Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pembentangan kami tafsiran ayat mutasyabihat menurut ahli sunnah wal jamaah dan golongan wahabiyah. Nama saya Muhammad Farid Aiman bin Muhammad Zuhairi, nombor metrik 060732. Baiklah, seperti yang sedia maklum, Al-Quran merupakan sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir yang bersifat mukjizat, di mana apabila kita membacanya dapat pahala. Kitab suci ini juga padanya keistimewaan yang tersendiri, termasuklah menjadi panduan kehidupan umat manusia sejagat. Sungguh pun begitu, dalam usaha menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan, sesetengah umat Islam dilihat bermasalah untuk benar-benar faham setiap teks Al-Quran itu sendiri, terutama sekali mengenai ayat-ayat mutasyabihat. Antara kekeliruannya, mana satukah jalannya yang benar? Apakah metodnya yang perlu diguna pakai? InsyaAllah akan diberi pencerahan oleh rakan-rakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bahaki bin Muhammad Himin, nombor matrik 000730. Jadi saya akan membentangkan undangan ini yang bertajuk definisi ayat mutasyabihat. Dalam slide ini, poin yang pertama adalah definisi ayat mutasyabihat dari segi bahasa adalah ayat yang membawa maksud tasyabuh atau yang maksud serupa atau sama. Dalam pendapat Ibnu Al-Manzur dalam Kamus Lisan Al-Arab, mutasyabihat juga merupakan sebuah perumpamaan yang menyerupai sesuatu. Poin yang kedua, Imam Al-Alusi dalam kitab Tafsir Ruh Al-Ma'ani juga mendefinisikan ayat mutasyabihat adalah merupakan satu kemungkinan bagi ayat tersebut yang akan membawa beberapa makna yang sukar untuk dibezakan dengan sebahagian yang lain. Maksud yang tepat bagi sesuatu ayat hanyalah dapat diperolehi daripada kajian yang teliti dan lebih mendalam. Poin yang ketiga adalah ayat mutasyabihat merupakan ayat yang hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang ketahui. Sebagai contoh, hari kiamat yang akan terjadi, keluarnya Dajjal dan sebagainya. Ini merupakan pendapat Imam As-Suyuti. Poin yang terakhir, ayat mutasyabihat juga merupakan ayat yang sukar untuk difahami dengan pemikiran yang lemah dan cetek, dan tidak dapat difahami tanpa melakukan kajian mengenai ayat tersebut secara mendalam. Jadi setakat ini sahaja pembentangan daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya untuk pembentangan tajuk kami ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hasnan bin Khalid, nombor metrik 060765. Tafsiran ayat mutasyabihat menurut Aswajah, yang mana terdapat dua metod. Satu, metod tahfiz. Dua, metod takwil. Tahfiz iaitu beriman dengan ayat tersebut dan menyerah makna ayat tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala metod takwil, beriman dengan ayat tersebut dan mentakwilkan makna ayat tersebut berdasarkan ayat muhkamat. Contoh ayat iaitu Ar-Rahman al-Arsh istawa, yang bermaksud dia Tuhan yang Maha Pemurah yang bersembayang di atas arasy. Metod tahfiz, dia beriman dengan ayat ini dan menyerah makna ayat tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala metod takwil, beriman dengan ayat ini dan mentakwilkan ayat tersebut berdasarkan ayat muhkamat dengan makna kekuasaan dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas arasy. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fikri bin Bazlan, nombor metrik 061752. Tafsiran ayat mutasyabihat menurut golongan Wahabiyah. Pengenalan kepada Wahabi. Wahabi adalah satu aliran pemikiran yang dinisbahkan kepada seorang pejuang akidah yang lahir di Arab Saudi bernama Muhammad Ibn Abdul Wahab. Seterusnya, kita pergi kepada contoh tafsiran berdasarkan ayat mutasyabihat. Tafsiran Wahabi, golongan Wahabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surah Taha ayat kelima. Menurut Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam karangannya Fathul Majid, telah menafsirkan ayat ini dengan menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk dengan berkata Allah duduk di atas kursi. Menurut Syekh Saleh
bin Fauzan Al-Fauzan dalam kitab An-Nazarat wa Ta'qubat ala ma fi kitab As-Salafiyah, golongan Wahabi menempatkan Allah seumpama dengan sifat makhluk dengan mengatakan Allah duduk menetap di atas arash dengan zatnya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Afiq bin Din, nombor matrik 060725. Okey, pada kali ini saya akan membuat kesimpulan tentang tugasan kami, iaitu yang bertajuk perbezaan ayat mutasyabihat di antara dua fahaman, iaitu fahaman Wahabi dan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, ayat muhkam ini adalah ayat yang jelas atau rajih maknanya, sedangkan ayat mutasyabihat pula ialah ayat yang memerlukan keterangan tertentu bagi memahaminya. Oleh itu, pihak berwajib serta individu itu sendiri perlu menangani fahaman Wahabi ini daripada mempengaruhi umat Islam dalam isu penafsiran ayat mutasyabihat. Lebih-lebih lagi bagi kalangan pelajar dan orang awam yang baru hendak belajar tafsiran Al-Quran. Apa yang kita dapat, apa hikmahnya ialah ayat-ayat mutasyabihat ini diturunkan untuk menunjukkan kebesaran Allah dan menunjukkan kepada manusia serta menyuruh manusia ini untuk berfikir dan mengungkapkan tafsir ayat tersebut. Akhir sekali, pemahaman ayat mutasyabihat ini pemahaman ayat mutasyabihat secara makna literal ataupun tidak dikaji secara lebih lagi boleh menyebabkan seseorang itu jatuh kufur kepada Allah, kerana Allah Maha Suci daripada sesuatu baharu dan tidak ada makhluk yang sama dengannya. Okey, sekian saja kesimpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.